Hai semua, jadi saya akan membuat review sedikit tentang aplikasi Starwalk 2. Okay, kepada yang tak tahu, Starwalk 2 ini merupakan salah satu aplikasi untuk stargazing. So, kepada siapa yang minat untuk tengok bintang tapi tak ada teleskop apa, saya sangat menyarankan menggunakan aplikasi Starwalk 2 ini. Yang free version pun banyak juga kelebihan dia. Okay, jadi pertama kali saya buka aplikasi Starwalk 2 ni, apa yang saya perasan ialah aplikasi ini sangatlah mesra pengguna. Bagi saya lah, dia punya laman utama tu tak serabut, dan yang kedua, senang nak faham butang ni untuk apa. Dia macam kemas je, senang nak cari. Kemudian dia punya grafik tu, dia punya 3D model tu memang nampak real, macam memang betul-betul nampak benda tu macam depan mata kita. Itulah apa yang saya dah explore. Saya mendapati bahawa terdapat 3 mode kamera yang disediakan. Yang pertama ialah manual, yang kedua free roam, yang ketiga augmented reality. So kalau yang manual tu maksudnya kita gerak-gerakkan je guna jari kita. Kalau yang untuk free roam tu pula tekan je butang kompas dekat atas ni. Kemudian, bila kita gerak phone kita, grafik dekat dalam ni pun ikut gerak sekali. Okay, so kalau macam tiba-tiba macam serabut ke apa kan, tengok bintang banyak sangat, so kita boleh adjust lah, kita nak bintang tu banyak ke sikit dengan slider dekat tepi. Okay. Yang ketiga, mode kamera yang ketiga yang paling saya suka iaitu augmented reality. So augmented reality ni dia macam memberi gambaran perspektif langit. Jika bintang-bintang, bumi, planet dan satelit tu kita boleh lihat dengan mata kasar. Okay, selain daripada itu, apa yang bestnya, kita juga boleh terus mendapatkan informasi tentang sesuatu bintang ataupun buruj daripada aplikasi ni. So, saya hanya tekan dekat nama dia kat bawah tu, dan dekat sini keluar 3D model, informasi umum dan juga keluar Wikipedia page untuk buruj itu. Jadi, kepada sesiapa yang memang tak ada asas dalam pengetahuan tentang buruj, bintang, teknologi angkasa ke apa, boleh cuba aplikasi Starwalk dulu sebab ini sangat mudah untuk difaham, sangat mudah untuk dibahasi. Jadi, bolehlah cuba. Saya akan mengulas sebuah aplikasi stargazing yang dinamakan Starwalk 2. Starwalk 2 merupakan sebuah aplikasi astronomi yang menunjukkan pemetaan bintang, satelit dan sebagainya. Pada kali ini saya akan mengulas aplikasi Starwalk 2 versi percuma. Menurut pengalaman saya, aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Dengan hanya menggesek skrin telefon anda dapat menjelajah galaksi dalam 3D. Vito Technologies iaitu developer atau pemaju aplikasi ini mendakwa bahawa Starwalk 2 merupakan aplikasi pertama yang membolehkan penjelajahan nebula 3D sepenuhnya. Aplikasi ini juga mempersembahkan data astronomi terkini dengan pengiraan yang betul. Selain ilustrasi yang halus serta bersih dan reka bentuk langit malam yang mampu menerangi skrin telefon pintar anda, ia juga disertai oleh muzik yang dapat membakar imajinasi anda. Tambahan lagi, terdapat fungsi yang membolehkan anda melihat keadaan langit pada masa lalu, masa kini dan masa hadapan yang dinamakan time machine. Terdapat juga fungsi carian yang membolehkan anda melompat terus ke objek atau buruj pilihan anda. Okay. Sekarang kita dah tengok apps Starwalk ni, apa yang dia boleh buat dalam free version. Sekarang ni kita nak tengok pula apa yang app Starwalk boleh buat ni dalam paid version. Apa yang kita dapat kalau kita bayar. So, jom kita tengok sama-sama. So, benda pertama yang kita boleh tengok kan, kita pergi ke sini, add-on content. So, kalau kita bayar RM12 lebih tu untuk apa benda extra yang kita dapat. So, yang pertama kita tak ada ads. So, macam ni kalau tiba-tiba kita stargazing malam-malam kan. Lepas tu macam tiba-tiba ada ads datang. So, macam mengacau lah kita punya experience kan. So, dengan berbayar kita tak perlu ada ads. Kedua, kita boleh nampak 3D constellation. Ni best, dia best bila kita dapat tengok tu. So, macam kita nampak macam mana 3D version of constellation tu. Macam Big Dipper kan kita tengok. Macam kita nak nampak macam
cut macam tu je, tapi bila 3D kita boleh gerak-gerak dia. Lepas tu Deep Sky Object. Deep Sky Object ni macam kita boleh nampak galaksi lain, macam Andromeda Galaxy ke. So jadi bila kita nak cerap Andromeda tu, kita senang nak jumpa. Lepas tu kita mudah nak cari. Next is Extended Solar System. So maksudnya dalam solar system kita ni, yang free version selalunya macam ada sampai beberapa planet je kan, beberapa asteroid. So, tapi dengan kalau kita bayar, kita akan dapat lebih banyak lagi. So macam lebih banyak planet, lebih banyak comet semua. And map kita, sky map kita makin meriah orang kata. Lepas tu setiap benda yang ditambah tu ada information about benda tu. So macam asteroid baru ni dia tambah. So bila kita tekan kat asteroid tu, kita boleh tahu apa significant asteroid tu ke, macam apa dia punya info semua, info lebih dia. Lepas tu kita boleh nampak satellite. So macam kita tahu banyak-banyak company ni banyak hantar satellite kan, macam SpaceX hantar satellite, digital Global Digital hantar satellite semua. So kita boleh tengok kita boleh tengok setiap satu satellite tu, dan kita boleh baca pasal satellite tu. So last sekali lebih banyak information about planet. So macam mungkin free version kita dapat segelintir je information pasal planet tu. Bila kita bayar ni, kita boleh dapat tahu lebih banyak. So macam siapa yang minat pasal astronomy ni and nak get more into the field, so bolehlah macam boleh keep on reading. Oh planet ni macam is consist of what gases ke. Lepas tu macam planet ni is considered a big gaseous planet. Lepas tu planet ni macam is not a big gaseous planet. So macam tu lah. So itulah kelebihan kalau kita berbayar. Saya akan membuat review satu apps yang agak popular dalam kalangan penggemar ilmu angkasa, iaitu Sky Safari. Ya, jadi dalam apps ni kita nak tengok komponen-komponen apps ni yang boleh membantu penggemar ilmu astronomi. Jadi kita tengok macam mana apps ni boleh digunakan and komponen dia lah. So buka Sky Safari. So bila korang buka je Sky Safari ni, korang akan nampak galaksi dan ada planet-planet dalam galaksi tu. So korang boleh zoom in kalau korang nak nampak lebih detail, dan korang boleh zoom out untuk korang nak nampak semua yang ada dekat situ. Jadi dekat dalam apps ni dia ada current location, di mana location korang sekarang, dan ada tarikh serta masa. Kemudian dekat button yang bawah tu ada Cosmos. Cosmos ni korang kena beli. Kalau korang beli, baru korang boleh tengok the next level. Baru korang boleh tengok lebih lagi, lebih HD, lebih 3D dan info yang lebih lagi tentang planet serta bintang-bintang dekat angkasa. Ataupun korang boleh tengok galaksi-galaksi lain lah dalam Cosmos. Kemudian button seterusnya dekat search. So dekat search ni ada common object list, macam-macam ada dekat situ. So kalau korang curious, korang boleh lah sama ada korang enter object names, apa yang korang nak tengok. Contoh macam korang nak tengok Pluto, korang tulis sahaja Pluto. So korang search, nanti dia akan keluar macam info-info tentang Pluto. Kalau korang nak tengok yang Tonight Best, so korang tekan dekat Tonight Best. So dia ada macam-macam, dia bagi list tentang apa yang best untuk malam ni, apa yang terbaik, apa yang best untuk korang nak tengok malam ni. Okay. Kemudian seterusnya selection. So dekat selection ni korang pergi dekat center object. So center object ni dia akan pergi dekat center lah. Center dia akan bawa korang kat situ. Kemudian dekat sini korang boleh tengok info tentang center object yang dia bawa korang tu. So sama ada korang boleh tekan dekat I untuk dapatkan info. Contoh info Pluto. Okay. Kemudian kita pergi dekat setting. So setting ni tak ada apa sangat. Setting ni cuma
korang boleh ubah mengikut kesesuaian yang korang suka. Jadi saya akan menyambung untuk bahagian yang kedua dalam aplikasi ini. Okay, jadi apabila kita melihat aplikasi ini, kita akan nampak satu bintang kompas. Jadi kita tekan kompas ni. Jadi dalam kompas ni sebenarnya kita boleh nampak bintang dan buruj dan planet. Tetapi kita tidak perlu untuk swipe kita punya phone. Kita hanya boleh macam ni je. Jadi benda ni dia akan bergerak sendiri mengikut kita punya phone. Jadi yang kedua adalah butang tunai. Okey, jadi butang tunai ni dia menunjukkan apa benda yang kita boleh nampak untuk malam ni. Seperti contoh kita memanglah boleh nampak matahari, boleh nampak bulan. Jadi sekarang ni bila kita tengok sini kita boleh nampak bila kita boleh nampak Mercury ni, bila kita boleh nampak Venus dan sebagainya. Jadi ya, selepas itu butang untuk kalender pula ya. Jadi untuk butang kalender ni dia menunjukkan tarikh-tarikh apabila ada fenomena-fenomena yang akan berlaku lah. Contoh untuk hari ini akan keluarnya Moon Occult Bright Star Kappa untuk hari ini lah. Dan untuk hari seterusnya ada fenomena yang lain. Bagi saya merasakan aplikasi ni agak sukar untuk digunakan untuk pengguna-pengguna yang baru berbanding dengan menggunakan aplikasi yang lain seperti Star Walk 2. Akan tetapi bagi saya aplikasi ni menunjukkan banyak info yang menarik sebenarnya yang kita boleh ketahui. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Star Wars 2 memberi saya pengetahuan tentang bintang dan satelit yang ada di langit. Saya sangat suka menggunakan aplikasi ini kerana ia sangat menarik. terima kasih.